Assalamualaikum. Masak apa hari ni? Jadi ke tak jadi tu? Tapi dalam masa yang sama, sementara nak tunggu ikan kat kuali tu masak, jom dengar tazkirah Ustaz. Ustaz, boleh terangkan sedikit mengenai amalan bersedekah? Masya Allah, tabarakallah. Kita ni bila mana berada di penghujung dalam bulan Ramadan, kita mesti betul-betul nak habiskan duit kita untuk bersedekah sebenarnya. Di antara amalan yang paling mulia adalah mereka meletakkan satu jumlah tertentu untuk mereka melaksanakan ibadah sedekah. Bang, ibadah sedekah ni dia tak sama dengan zakat fitrah yang kita bayar RM7 tu. Zakat fitrah yang kita bayar tu adalah zakat tanggungjawab kita. Sedekah ni adalah perkara sunat untuk kita lakukan. Pernah dengar tak dulu orang kata, kau jangan tolak kepala aku, bapak aku bayar zakat, dia katakan. Betul ke tak betul perkataan tu? Sebenarnya betul perkataan tu. Zakat fitrah dalam bahasa fiqh juga dipanggil sebagai zakat badaniyah, iaitu zakat badan. Sebab itu bila mana orang tolak kepala kita, tong, dia kata, jangan tolak kepala aku, bapak aku bayar zakat. Itulah rasional daripada perkataan yang dikeluarkan oleh orang dulu-dulu terhadap kita semua. Tetapi bila mana kita bercakap tentang satu pahala besar berkenaan tentang sedekah, ianya sangat memberikan makna yang besar dalam kehidupan kita. Berdasarkan hadis riwayat Dailami menyatakan kepada kita, wa amaluhu mudha'afun. Manakala orang-orang yang berpuasa ini, maka amalan mereka ataupun kebajikan mereka akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada kesempitan wang, kalau kita ada kesempitan daripada sudut kesihatan, tak salah untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ingat lagi suatu ketika dulu ketika mana Ustaz berada di Mekah Al-Mukarramah ataupun di Madinatul Munawwarah. Ada satu kedai ni, orang tak masuk pun kedai dia. Ustaz tengok daripada jauh, kenapa orang tak masuk-masuk? Kenapa orang tak masuk-masuk? Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya apa yang dia buat? Dia pergi ambil satu bekas tin air dia tu, besar betul. Saya tak pasti ada berapa, mungkin 24 ataupun 30 macam itu. Dia letak kat depan, Masya Allah, tabarakallah. Dan dia minta semua orang datang untuk ambil air tu dalam keadaan yang percuma. Padahal kedai dia tak ada orang masuk. Akhirnya apa yang berlaku, Masya Allah, tabarakallah. Habis je air tu, orang ambil, Ustaz tengok makin ramai orang berpusu-pusu datang kepada kedai dia. Kenapa? Sebab mereka percaya the power of sedekah. Sebab itu saya nak bagi tahu, sedekah ni dia ada kehebatan dia. Dia akan menarik segenap jenis rezeki yang mungkin ada di persekitaran kita tapi kita tak dapat nampak. Apatah lagi kalau kita mempermudahkan orang lain. Kadang-kadang cuba kita tengok ada orang yang susah, ada warga negara yang susah, ada juga bukan warga negara yang susah. Mereka datang cari rezeki, mereka datang berada dalam keadaan kepayahan yang amat dahsyat. Ekonomi pun tengah turun sekali, Masya Allah, tabarakallah. Kita kalau ada lebih, kita mestilah berkongsi kepada orang lain. Paling berdosa besar, tahu tak apa dia? Kalau kita malam tersebut masih ada makanan lebih, tetapi jiran tetangga kita lapar, langsung tak ada makanan. Tahu tak, kita sebagai jiran dia, ada dosa yang kita tanggung. Sebab jiran ni, dia ada hak kepada kita. Kita kena jaga dia seperti mana kita menjaga diri kita sendiri. Sebab itu Nabi selalu pesankan kepada kita agar menghargai semua jiran tetangga kita. Buatlah sedekah. Kepada mereka yang dah rasa macam, Ustaz, jiwa saya tak bahagia, rezeki saya sempit Ustaz, saya rasa macam nak peluang ni susah nak dapat. Kadang-kadang ada yang kata, Ustaz, jodoh tak datang-datang, penat saya ketuk pintu Ustaz, asyik kena reject dia. Masya Allah, tabarakallah. Berapa kali dah kau kena reject? 34 kali Ustaz. Ya Allah, berapa kali dah kau pergi rumah kawan kau kenduri kahwin? 114 kali. Bang, kau dengan kemah kahwin sama bang. Banyak pergi kahwin orang tapi tak kahwin-kahwin. Cuba sedekah. Cuba sedekah, cuba minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara peribadi Ustaz dapat merasakan betapa dengan sedekah banyak peluang-peluang yang datang kepada kita. Terutama sedekah kepada ahli keluarga. Betul. Dalam kitab Al-Imam An-Nawawi, dulu ada, Masya Allah, tabarakallah, sahabat Nabi, isterinya dengar daripada Nabi. Nabi kata, bersedekahlah engkau, wahai orang-orang perempuan. Dia cakap macam itu. Lepas itu dia pun pergi jumpa Nabi. Dia balik rumah dia tanya dulu kat suami dia, Ibnu Mas'ud, bang, boleh ke kalau saya nak sedekah dekat abang? Lepas tu Ibnu Mas'ud kata, kau pergi tanya dekat Rasulullah lah. Yelah, takkanlah dia nak bagi hadiah, nak bagi sedekah kat suami, suami yang bagi tahu hukum. Kan tak cantik? Dan sekali apa yang berlaku, dia pun pergi tanya dekat Nabi. Wahai Nabi, boleh tak kalau aku ini nak berikan hadiah, nak berikan sedekah kepada suamiku? Masya Allah, tabarakallah. Nabi kata apa dia? Lahuma ajran. Orang yang bagi
hadiah, sedekah kepada ahli keluarga dia akan mendapatkan 2 ganjaran. Yang pertama apa dia? Ajran sadaqati. Pertama, ganjaran kerana dia bersedekah. Yang kedua apa dia? Wa ajran qarabati. Yang kedua, ganjaran kerana engkau bagi terhadap ahli kerabat engkau. Nampak tak? Jadi oleh kerana itu, tengok ahli kerabat kita. Ada yang memerlukan tak? Tengok jiran tetangga kita. Ada yang memerlukan tak? Tengok rakan sekerja kita. Ada yang pentingkan tak? Dan tengok apakah ujian dalam hidup kita. Keluarkanlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. #buat sebab Allah. See you next time. Biasa orang nyanyi lagu. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya. Tapi Ustaz tanya nyanyi lagu tu. Ustaz nak tukar lirik dia. Bertahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya. Saya Ustaz Da'i Fuad Mukhtar nak ucapkan kepada anda semua selamat Hari Raya Aidilfitri. Dan saya mohon maaf segala kesilapan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita bersama saling bermaafan dan bergembira bersama dengan keluarga yang tercinta. Ingat, berpuasa dengan penuh bersemangat, meraihkan Aidilfitri dengan penuh kesederhanaan.